Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 908. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Benarkah gabungan Hishamuddin dan Azmin satu berita palsu? Pakatan Harapan tolak Mageran 2.0. Tidak cukupkah ahli Parlimen Kerajaan untuk pegang JLC? Rupanya selama ini kita ada PM palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini kita mendapat berita wujudnya usaha menggunakan nama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk mengutip perakuan berkanun atau Statutory Declaration ahli Parlimen sebagai sokongan bagi mendapatkan jawatan di dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perbuatan golongan oportunis ini didedahkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil pada 10 Jun lalu. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip raja berperlembagaan, kami percaya bahawa dakwaan restu ini adalah tidak benar sama sekali dan merupakan satu percubaan jelek untuk mendapatkan habuan bagi kelompok tertentu pada ketika negara berada di dalam krisis, ujar Fahmi dalam kenyataan medianya. Kini tersebar pula berita kononnya wujud satu usaha untuk melantik Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Perdana Menteri, menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Berita tersebut disiarkan oleh akhbar milik MCA The Star pada 14 Jun lalu. Bagaimanapun, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menyifatkan The Star syok sendiri. Menurut Guan Eng, akhbar tersebut memberi ruang kepada khabar angin tidak berasas bahawa Hishamuddin akan dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin Yassin. Apa yang tidak dinyatakan adalah Hishamuddin tidak akan mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen jika dia bekerjasama dengan Muhammad Azmin Ali yang didakwa kononnya menjadi timbalan Perdana Menteri beliau. Baik Pakatan Harapan atau UMNO mahupun Bersatu tidak akan menyokong pasukan Hishamuddin Hussein dan Azmin Ali, tegas Guan Eng. Palsu atau benar, berita tersebut mengingatkan kembali Jom Channel kepada berita mengenai komplot untuk membentuk kerajaan baharu tanpa DAP dan amanah pada sekitar Oktober 2019. Berita tersebut dinafikan oleh Hishamuddin Tun Hussein bahawa beliau menjadi orang di belakang tabir dalam komplot tersebut dengan kerjasama pihak dalam Pakatan Harapan sendiri. Malah Azmin yang ketika itu memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi turut menafikannya. Kalau ada pihak yang nak merubah pentadbiran dan kerajaan lebih awal daripada itu, iaitu 5 tahun, 2 tahun atau 1 tahun, itulah sebenarnya kerajaan pintu belakang, katanya, seperti dipetik Sinar Harian 22 Oktober 2019. Ternyata ketika itu beliau berbohong kerana rentetan peristiwa yang berlaku seterusnya adalah sebaliknya. Umpama lembut gigi daripada lidah, Azmin terus bermadah. Sebagai sebuah negara yang menghormati sistem demokrasi, pilihan dibuat oleh rakyat tentang sesebuah kerajaan atau Perdana Menteri setiap 5 tahun. Mana ada berlaku kita buat pilihan raya memilih kerajaan untuk tempoh 2 tahun atau 1 tahun. Jadi saya berharap mereka yang terlalu gairah untuk berkuasa menghormati mandat diberikan rakyat dalam pilihan raya umum lepas, katanya. Sekarang rakyat menyaksikan siapa sebenarnya yang tidak menghormati mandat rakyat pada PRU ke-14. Ia dimulakan dengan khabar angin, kemudian ia diikuti dengan penafian. Setelah khabar angin yang panas itu sejuk, maka ribut dan petir pun turun. Malangnya di negara ini, ribut dan petir itu turun tak kala pasukan pentadbiran Pakatan Harapan sedang sibuk berperang dengan serangan COVID-19.
Kononnya tujuan rampasan itu ialah untuk menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Namun natijahnya serangan COVID-19 yang sudah dikendurkan kembali mengganas kerana pasukan baharu ternyata tidak kompeten berhadapan dengan pandemik pada skala yang belum pernah terjadi sebelum ini. Akibatnya keadaan ekonomi negara semakin parah. Maafkan Jom Channel kerana terpaksa mengulangi faktanya. Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD berkata pelaburan asing langsung FDI Malaysia tahun 2020 turun 68% berbanding pengucupan purata atau ASEAN 31% dan global 42%. Fitch Rating menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Syarikat gergasi Hyundai Corporation sudah lari ke Indonesia. Toyota Corporation, anak syarikat milik penuhnya Silverstone Malaysia Berhad SSM, menamatkan operasi pada Jun ini. Banyak syarikat kecil dan sederhana menutup operasi mereka. Ratusan ribu rakyat Malaysia hilang mata pencarian. Itulah yang berlaku gara-gara langkah Sheraton. Kini kita tidak lagi mendengar slogan Kerajaan Melayu Islam. Mungkinkah pelopornya masih seram dengan amaran Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong 2 minggu selepas penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional? Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini Kerajaan Melayu Islam. Jika gabungan Hishamuddin Azmin benar-benar terjadi, di mana agaknya Kerajaan Melayu Islam? Apapun, sanggupkah kalian menganggap negara China Komunis sebagai abang besar? Sudah ada pihak yang mahu melaga-lagakan antara ahli Pakatan Harapan kononnya ada pemimpin yang menyokong penubuhan Majlis Pemulihan Negara MPN atau Mageran 2.0 yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir. Kajian Jom Channel mendapati perkara itu hanyalah imajinasi penulis upahan yang bimbang bahawa kerajaan tebuk atap akan jatuh dan periuk nasib mereka terbalik. Jom kita rentas pandangan tiga tokoh dalam pimpinan Pakatan Harapan. Kita mulakan dengan pandangan Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad. Beliau juga pengerusi Jawatan Kuasa Rayuan Penamatan Proklamasi Darurat. Dalam kenyataan terkininya, beliau mengulangi matlamat badan tersebut yang berkempen untuk menamatkan darurat dan telah menyerahkan permohonan rasmi untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 20 April lalu. Kata Khalid, pihak jawatan kuasa akan mengutuskan sepucuk surat lagi bagi menyatakan hajat untuk membentangkan memorandum bersama petisyen yang telah mereka kumpulkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada pandangan kami, pengisytiharan darurat telah gagal sepenuhnya. Kerajaan mendakwa bahawa objektif awal darurat tersebut adalah untuk menangani pandemik COVID-19 secara efektif dan mengekalkan kestabilan sosial. Jelas bahawa pandemik ini telah menjadi lebih membimbangkan dan ekonomi negara kini berada di ambang kelumpuhan selepas darurat isytiharkan, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut Khalid, pihak jawatan kuasa percaya bahawa darurat perlu ditamatkan dengan seberapa segera dan Parlimen perlu bersidang semula supaya sistem semak dan imbang institusi demokratik negara dikembalikan. Jawatan kuasa juga telah membuat keputusan menolak sebarang formula yang akan menyebabkan darurat disambung semula. Kami sedar bahawa kuasa yang lebih luas tidak boleh diberikan kepada mana-mana badan yang dibentuk di luar proses demokratik ini, tegasnya. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan Syed Ibrahim Syed Noh berkata, rakyat tidak boleh diperdaya dengan penerusan darurat dan tawaran pemerintahan akan diperbaiki secara mewujudkan Mageran atau Majlis Pemulihan Negara MPN. Mageran atau MPN atau apa jenama sekalipun akan tambah kekusutan kerana asasnya masih lagi kepada darurat yang tidak perlu, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Syed Ibrahim, Mageran atau MPN menimbulkan persoalan iaitu mungkin kecelaruan tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong, Badan Majlis Eksekutif dan juga Parlimen. Katanya ia perlu diteliti setiap satu supaya tidak menetapkan dangerous precedent untuk masa akan datang. Contohnya isu pemusatan kuasa, pertindanan, pelumpuhan kuasa terutama Parlimen dan lain-lain. Apakah Mageran atau MPN boleh bertindak bebas dari pengaruh politik? Jangan naif. Sekali lagi, Mageran 1969 tak sama dengan realiti sekarang, bidasnya. Menurut pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Johor itu, negara wajib dibina dan dipulihkan atas asas demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Beliau berkata parlimen perlu dibuka kerana ia diasaskan daripada rakyat akar umbi melalui saluran demokrasi. Fungsi penuh parlimen ialah membincangkan dasar, keuangan, undang-undang serta semak dan imbang. Ada jawatan kuasa pilihan khas atau select committee seperti PAC dan lain-lain yang mesti berfungsi supaya semua pakar dan pemegang taruh boleh dilibatkan serta ahli-ahli parlimen bekerja keras, ujar ahli parlimen ledang itu. Kata Syed Ibrahim,
Ibrahim, kerajaan sekarang gagal, berniat jahat dan mempunyai agenda sempit. Tapi saya percaya kepada saluran demokrasi dan kebijaksanaan rakyat, bukan campur tangan darurat politik dan sewaktu dengannya. Jadi ringkasnya, buka parlimen dan semua institusi demokrasi serta usahakan pemulihan melalui saluran demokrasi bersama tanpa terlalu politik melampau, tegas Said Ibrahim. Pandangan Said Ibrahim jelas selari dengan pendirian Presiden partinya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pengerusi Biro Pendidikan Politik DAP Leo Chin Tong pula berpendapat kerajaan darurat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan sahaja tidak cekap, malah pemerintahannya tidak demokratik yang dibelenggu perbalahan dan tiada majoriti di Parlimen. Beliau berkata kenyataan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi satu gambaran bahawa Seri Paduka Baginda yang seharusnya menurut nasihat kerajaan dalam hal lanjutan darurat. Maksudnya di sini, pentadbiran Muhyiddin ingin terus berkuasa melalui perintah darurat. Idea anti-demokratik ini harus ditolak dan dikutuk oleh semua pihak, kata Chin Tong. Mengulas mengenai carangan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menubuhkan Majlis Pemulihan Negara yang mengikut acuan Mageran. Beliau berkata sistem yang dicadangkan itu adalah seperti kabinet darurat yang dianggotai ahli teknokrat yang tidak dipilih melalui pilihan raya. Semua rakyat Malaysia yang patriotik perlu menyokong usaha murni untuk menamatkan darurat dan membuka parlimen untuk bersidang secepat mungkin. Rakyat Malaysia terus mencapai kesepakatan untuk memulihkan sistem demokrasi berparlimen dan menolak pemerintahan darurat sama ada mengikut cara Muhyiddin atau cara Mahathir. Sekiranya ahli-ahli politik tidak dapat menunjukkan kepimpinan yang berwibawa dan berkesan, kita akan membuka pintu kepada golongan autokratik yang cenderung menggunakan jalan pintas untuk tamatkan politik. Ini selalunya bermaksud mengenepikan demokrasi dan memulakan pemerintahan darurat, tegas pengerusi DAP Johor itu. Chin Tong berkata formula asasnya adalah keperluan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua orang untuk menamatkan pemerintahan darurat ala Muhyiddin, menolak cadangan Mageran Mahathir. Ringkasnya di sini, pemimpin Pakatan Harapan di semua peringkat parti gabungannya menolak formula mirip Mageran. Sebaliknya, mereka mahu memulihkan demokrasi serta mengelakkan sebarang bentuk pemerintahan autokratik. Tidak ada perbezaan atau perselisihan pendapat dalam pendirian ketiga-tiga mereka tentang Mageran. Justru, apa yang penting sekarang ini ialah menamatkan darurat supaya semak dan imbang di Parlimen dapat dijalankan. Ayuh kita bina semula negara tanpa kleptokrasi, kakistokrasi dan korupsi atau apa juga gelaran jelek kepada negara yang kita cintai ini agar kita kembali dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Setelah berjaya menebuk atap dan Scheme of Things dijalankan, tampil Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli Parlimen, kata Setiausaha Agung PAS itu, seperti dipetik Malaysia kini. Demi menjustifikasikannya, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pula berkata pelantikan ahli parlimen sebagai pengerusi GLC memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana mereka dilantik adalah dalam kalangan yang dipilih oleh rakyat. Kerana mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu GLC, ujarnya seperti dipetik Berita Harian 13 April 2020. Namun tindakan itu dikritik oleh pelbagai pihak kerana ia berlaku di saat rakyat sedang berdepan dengan COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan apabila syarikat berhenti beroperasi. PAS pada satu ketika bertegas bahawa urusan pemerintahan adalah hal yang amat penting. Ia hendaklah diamanahkan kepada ahlinya dan tidak boleh kepada selainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Pada hari akhirat nanti ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang diamanahkannya di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Semua itu sudah tercatat dalam sejarah Malaysia. Kini tersebar pula berita bahawa ahli parlimen pimpinan tertinggi bersatu, Datuk Suhaili Abdul Rahman, telah dilantik memegang jawatan ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkaitan MARA. Antaranya, MARA Corporation Sdn Bhd, Pelaburan MARA Berhad,
PMB Tijari Berhad, Mara Incorporated Sdn Berhad dan Global Link Malaysia Sdn Berhad. Perkara tersebut dibangkitkan oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia AMK Akmal Nasir. Beliau berkata kerajaan Perikatan Nasional melalui amalan Scheme of Things semakin keterlaluan dengan lambakan lantikan politik bagi mengisi jawatan tertentu dalam agensi dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLCS dilihat berpotensi menjejaskan prestasi syarikat. Amalan tidak sihat yang berlaku dalam Mara Corporation Sdn Berhad iaitu sebuah syarikat pelaburan milik Majlis Amanah Rakyat Mara sejak berlakunya episod langkah Sheraton pada tahun lalu amat membimbangkan. Kini keadaan semakin membara apabila terdapat lantikan-lantikan yang bakal dibuat melibatkan institusi pengajian tinggi Mara, kata Akmal. Beliau bertanya sama ada laporan yang menyatakan bahawa pimpinan bersatu ini bakal dilantik sebagai ahli lembaga pengarah 3 lagi syarikat iaitu College Politek Mara Sdn Berhad atau KPTM, Med Bumikar Mara Sdn Berhad MBM dan Universiti Teknikal Mara Sdn Berhad UniKL. Berapakah pulangan atau allowance yang diterima oleh beliau serta apakah keputusan-keputusan penting terutamanya yang melibatkan pelaburan, dana atau perbelanjaan yang telah dibuat semenjak beliau menjadi ahli lembaga pengarah bagi setiap syarikat tersebut? Soal Akmal. Beliau menuntut penjelasan terbuka daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dalam isu ini di samping mendesak agar pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan terhadap perkara itu. Sewajibnya persidangan Parlimen perlu disegerakan bagi memastikan proses semak dan imbang berlaku agar kita dapat mengelakkan kemungkinan berlakunya ketirisan dan penyalahgunaan kuasa, tegasnya. Kalau dahulu kerajaan tebuk atap kata pelantikan ahli Parlimen ke jawatan GLC untuk memudahkan pemantauan dan kebertanggungjawaban wakil rakyat dan prestasi GLC berkenaan, kini apa pula alasannya? Kerana Suhaili bukan ahli Parlimen. Terang lagi kan bersuluh, sejak akhir-akhir ini terlalu banyak kepalsuan yang disajikan kepada rakyat di negara ini. Kelulusan ijazah wakil rakyat yang palsu, janji kerajaan Melayu Islam juga palsu dan macam-macam lagi kepalsuan. Tetapi yang paling kelakar ialah Perdana Menteri yang menggunakan nama palsu. Keadaan ini mendorong ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar ketawa sambil menyindir. Rupanya selama ini kita ada fake PM. Senario ini terjadi apabila tular satu memo bertarikh 3 Jun 2021 yang ditandatangani Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Marzuki Mohamad dan ditujukan kepada semua pegawai dan kaki tangan kerajaan. Memo tersebut menyatakan susulan pandangan Jabatan Peguam Negara dimaklumkan penggunaan nama rasmi Perdana Menteri adalah seperti berikut, iaitu Mahyadin bin Muhammad Yassin atau Tan Sri Datuk Haji Mahyadin bin Haji Muhammad Yassin. Sehubungan itu, semua urusan surat menyurat dan dokumen rasmi kerajaan yang memerlukan penggunaan dan tanda tangan atas nama Perdana Menteri hendaklah menggunakan nama rasmi Perdana Menteri seperti di atas. Arahan ini berkuat kuasa serta-merta menurut memo itu. Warganet juga turut melontarkan pelbagai komen berhubung nama berkenaan. Kebanyakannya bertanyakan tentang keabsahan urusan berhubung Perdana Menteri tebuk atap ini. Pemimpin Amanah Pasir Salak Datuk Tan Mizi Muhammad Jam bertanya di Facebook, sudah jadi PM baru sedar guna nama palsu. Kenyataan ini betul ke palsu? Macam mana segala urusan semasa jadi menteri, TPM dulu dan sekarang jadi PM? Bagaimana segala dokumen, watikah dan surat-surat berkaitan dengan kuasa selama ini sah diperlakukan atau batal? Macam netizen Zamri Hashim juga menyoal isu yang sama. Lah, baru nak tukar segala surat-surat dokumen-dokumen rasmi apa semua sebelum tak sah ke macam mana? Masa angkat sumpah jawatan Perdana Menteri itu pakai nama betul ke nama palsu? Pengguna aplikasi Twitter juga turut meriah dengan pelbagai komen yang bertanyakan tentang keabsahan urusan pentadbiran negara termasuk jawatan Mahyadin sebagai Perdana Menteri. Patutlah negara jadi cacah marba. Kita ada Perdana Menteri yang nama sendiri pun tak mahu guna. Sekurang-kurangnya nama Anwar Ibrahim itu benar. Nama Muhammad Sabu juga benar. Begitu juga nama Lim Guan Eng. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.